Ini mengenai kes Selangor lah ya, kes isu yang bermula dengan blog saya kan hari itu, yang timbul soal. Jadi pada 6 hari bulan saya terima surat daripada Datuk Setia Haji Muhammad Adib lah, Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor. Saya terima surat itu dan intipati surat itu melahirkan rasa duka cita Maiz lah, bahawa saya sebagai seorang calon Hulu Selangor ni, sewajarnya kata mereka, saya tahu dan peka terhadap undang-undang yang berkuat kuasa di Selangor. Jadi beliau mempertikaikan kenyataan saya dalam blog itulah. Untuk ingatan saudara, dalam blog tu saya hanya mengatakan bahawa Raja-Raja Melayu, termasuklah Sultan Selangor, tidaklah boleh membuat arahan atau perintah dalam hal-hal pentadbiran agama Islam tanpa merujuk kepada Dewan Undangan Negeri, tanpa merujuk melalui proses yang saya kira sah, iaitu keputusan itu mestilah dari Dewan Undangan Negeri dan diwartakan. Itu saya tulis dalam blog lah. Jadi mengikut Maiz adalah menjadi satu kesalahan jika sesiapa mengingkari mempertikai arahan Duli Yang Maha Mulia Sultan. Beliau merujuk kepada Seksyen 12 Enactment Jenayah Syariah Negeri Selangor. Jadi dalam surat dia kata segala arahan dan perintah yang dikeluarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan atau Maiz mempunyai kesan dan berkuat kuasa tanpa perlu diwartakan terlebih dahulu. Jadi saya terima kasihlah kepada Maiz yang memberitahu saya peruntukan-peruntukan ini. Saya cuma yang menjadi isu ialah saya tidak bersetuju. Itu yang saya maksudkan dalam blog saya. Saya tidak bersetuju bahawa kuasa mengeluarkan arahan dan perintah itu adalah kuasa mutlak yang tidak perlu dirujuk kepada Dewan Undangan Negeri. Saya berpendapat kuasa yang diberi kepada kerajaan negeri di bawah artikel 74 yang dibaca bersama-sama dengan artikel 80 Perlembagaan Persekutuan untuk menggubal undang-undang dan peraturan dalam hal ehwal agama Islam itu diberi kepada pihak berkuasa negeri. Dan pada hemat saya, pihak berkuasa itu adalah Dewan Undangan Negeri. Jika kuasa membuat perintah dan arahan dalam hal-hal agama Islam itu boleh dibuat oleh raja-raja tanpa merujuk kepada Dewan Undangan Negeri dan berkuat kuasa sebagai undang-undang serta-merta tanpa diwartakan, maka ianya berarti kita kembali kepada zaman khalifah dulu lah, yang boleh melaksanakan undang-undang tanpa merujuk kepada pihak lain. Saya tidak bertujuan untuk menghina atau mempertikai maupun memperkecilkan kuasa raja-raja. Itu adalah tuduhan mereka. Saya cuma memberi pandangan bahawa dalam sistem raja berperlembagaan, kuasa raja itu hanya boleh digunakan secara sah jika ianya mengikut kehendak dan kaedah yang dibenarkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri. Konsep raja berperlembagaan itu bermaksud bahawa kuasa-kuasa raja tertakluk kepada undang-undang negara. Itu arti raja berperlembagaan. Perlembagaan persekutuan maupun negeri memperuntukkan bahawa setiap undang-undang itu perlu digubal oleh Parlimen jika ianya di peringkat persekutuan, dan Dewan Perundangan Negeri jika ianya mengenai hal-hal negeri. Ini selari dengan prinsip demokrasi yang kita amalkan. Sebab itulah kita pilih wakil-wakil rakyat kita untuk menggubal undang-undang ini.
Jadi perkara yang saya ingin ketengahkan ialah kita adalah sebuah negara demokrasi yang dipilih oleh rakyat. Dan segala undang-undang mestilah melalui proses-proses yang ditetapkan dan sah. Jadi tafsiran saya ni mungkin betul, mungkin tak betul. Tetapi saya percaya hak bersuara, memberi pandangan ini hak asasi kita. Jadi semata-mata kerana mereka K. Toyo dan Perkasa dan utusan Malaysia, semata-mata kerana mereka tak bersetuju dengan pandangan saya rasa tidaklah sesuai bagi mereka menghina saya, menggunakan mimbar masjid dalam khutbah untuk menghentam saya. Inilah yang dimaksudkan jangan masuk hal politik dalam masjid. Tapi mereka juga yang menggunakan saluran ini. Saya rasa dalam negara kita ada tempat bagi rakyat, orang Melayu, orang Islam dan bukan Islam, memberi pandangan. Kerana ini adalah hal-hal yang terlibat kepentingan awam, public interest. Dalam soal ini, saya bersedia, kalau MAIS bersetuju, untuk merujuk perkara ini kepada Mahkamah Persekutuan, kalau mereka bersetuju, supaya kita dapat tentukan siapa yang benar ataupun siapa yang betul. Saya juga ingin merakamkan di sini bahawa saya sentiasa taat dan hormat kepada pemimpin-pemimpin, termasuklah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Saya tidak terlintas langsung untuk menghina sesiapa. Saya sekadar memberi tafsiran saya mengenai undang-undang negara. Saya bersedia untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk memperjelaskan perkara ini. Maksud tulisan saya ini, jika baginda memperkenankan hasrat ini. I also see a report about I have to apologize to the king and this Perkasa. In the first place, I don't remember the king asking for an apology. It's Perkasa was asking for an apology. And then I also read that Perkasa said, I already apologized. So this is a strange creature called Perkasa, a strange organization. But what do you expect? An organization sponsored by Mahathir, this is what you get. I never apologize about this matter because this is my personal view. I have done nothing wrong, and the palace also has not asked for an apology. It's Perkasa who is asking for apology. So I will not entertain Perkasa lah because it is a sort of a fascist organization that we should not entertain. Mahathir may have his views lah, about what they need to do. But for me, you have to take care of the rakyat lah. You have to take care of all the people. And then if the people, I believe I have the Malay support. If not for the massive vote buying and massive attacks on me by the media, I think 1 week the Malays didn't have time to know me better than maybe. But I have no worry about that because propaganda always a limited value lah, limited value. And if you serve the people well, if you get to know them better, then I think but as far as the politics of this country, I don't think we should give one group more attention than another. They are citizens of this country. You help those who deserve help. And then, Mahathir's politics is old and dangerous politics. That's what I've been saying. You want to continue with this politics, you will divide this country. And so I have the opposite view. I think we should take care of everyone, especially the poor and the marginalized people. That's what governments are for. And if we lose election because of that, we try again. But I'm not going to change my view because Mahathir's view about politics. No. So I'm very clear as to my political philosophy and approach, and it will not change.